Salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik ya? Kita akan mula sebentar lagi. Ada sebarang pertanyaan? Ini Syakira. Oh, tak ada nombor WhatsApp sendiri ya? Cikgu nak hantar modul ni. Pada ibu awak. Nanti boleh semak WhatsApp masing-masing. Cikgu dah hantar modul untuk bab 1 ya. Nota lah ya. Semua dapat? Siapa tak dapat lagi? Baik, kita nak mula kelas. Semua sudah sedia? Suara cikgu jelas dengar ataupun perlahan? Jelas Okey, dah dapat masing-masing punya nota bab 1?
Dah, okey. Okey, macam mana ujian minggu lepas? Okey, senang Senang ke, mudah ke, sukar? Okey, siapa yang dapat 50% boleh nanti lepas kelas bila-bila masa boleh PM cikgu untuk dapatkan soalan test atau ujian soalan kebat untuk bab 1 Siapa nak boleh cikgu PM cikgu Baik, yang bawah 50% boleh ambil ujian tu balik. Siapa nak ulang balik ujian tu boleh PM pada cikgu untuk dapatkan link ujian bab 1 Boleh buat semula. Boleh? Jelas apa yang cikgu sampaikan? Okey, semua sudah sedia. Are you ready? Are you ready? Sudah sedia atau belum sedia? Masing-masing depan laptop atau handphone masing-masing. Boleh sediakan buku teks buku rujukan. Dan boleh buka bab 6 Ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey? Kalau sedia semua kata yes. Ya, saya sudah sedia. Yes. Yes 1, yes 2, yes 3, yes 4, yes 5. Yes. 5 Okay. Kita dah sempat masuk lepas ujian tu hari. Jadi kita sambung untuk lorekkan. Sebelum ni kita dah belajar yang ni istilah-istilah lebih daripada atau sama dengan tidak kurang daripada. Jadi tambahan istilah untuk sekolah menengah tinggi. Kurang daripada, tidak lebih daripada. Jadi boleh rujuk buku teks nanti kalau kita nak buat soalan nanti. Masing-masing ada buku teks kan. Ni semua kita dah masuk kurang lebih. Okey, untuk menentukan satu koordinat tu berada di kawasan mana atau memuaskan, kita boleh semak, kita bandingkan sebelah kiri persamaan Y dengan sebelah kanan persamaan. Kita bandingkan adakah dia sama dengan atau lebih daripada atau kurang daripada. Boleh? Kita nak tahu koordinat tu. Koordinat tu tahu, faham Koordinat XY. Kita pun dah bincang Bila Y lebih besar daripada 3, maka kita pilih yang mana? Persamaan. Kita pilih
Yang tengah ni kan. Nah, begitu juga yang ni kita bandingkan ketersamaan atau persamaan sebelah kiri dan kanan. Kita tukar dengan sama dengan dulu tak kira lebih besar ke lebih kecil ke, kita tukar kepada sama dengan. Tukar sama dengan. Okey? Bila lebih kecil, negatif 5 lebih kecil daripada negatif 4, maka kita pilih ketersamaan yang akhir. Itu salah satu cara. Boleh? Yang kedua, ini semua kita dah buat kan. Ada pun yang ada sama dengan Kalau sama dengan, kita pilih sebelah kiri. Itu juga kita boleh lorekkan mana titik tu. Kat mana koordinat itu. Ataupun kawasan dia. Okey, kita nak tahu dulu lebih besar atau sama dengan. Okey, mana kedudukan ni kita nak tahu Okey, garis dia akan padu tak putus-putus atau sempang atau garis penuh. Jadi kalau lebih besar dan sama dengan, ke mana kawasan dia? Kalau ada satu garisan Kalau lebih besar, di manakah kawasan dia? Di atas ke atau di bawah? Di kawasan atas ke atau di bawah? Jika dia melintang atau selari dengan paksi X. Macam mana? Dia selari dengan paksi X Ini paksi X kan? Dia selari. Kan? Sebelah atas ke sebelah bawah? Siapa yang dah belajar? Belum belajar lagi? Jadi dia akan belah atas. Kalau dia condong sebelah kanan ke kiri ke, kalau lebih besar, dia mesti belah atas. Boleh? Lepas tu dia punya garisan dia padu Adakah sepang-sepang ataupun putus-putus tak Dia garisan dia padu. Warna hitam ni, garisan padu ni. Ini maksudnya garisan padu. Kalau dia selari dengan paksi Y, kalau sama dengan, simbol sama dengan, mana simbol sama dengan, lebih besar dan sama dengan. Kan? Dia ambil yang belah bawah je, sama dengan. Ni sama dengan. Okay, lebih besar dan sama dengan. Kalau sama dengan, dia akan garisan dia tak putus ataupun garisan padu. Garisan penuh. Jadi lebih besar di sebelah kanan ke atau sebelah kiri kita sendiri. Ini sebelah kanan kan? Ini sebelah kiri. Jadi kalau lebih besar, sebelah kanan ke sebelah kiri? Kita tengok koordinat ataupun paksi tu. Manakah nilai positif kalau koordinat positif? Kalau kita lakarkan graf kan, ingat lagi? Kita katakan 1, 2, 3. Ini katakan 2, positif 2, 3. Ini negatif 1 kan? Atas positif 1, bawah negatif 1. Jadi mana yang belah positif? Positif yang ni kan? Bahagian pertama. Okey? Dan di sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri,
bahagian negatif kan. Ni semua dia koordinat dia negatif. X dia negatif, negatif 1. Y dia 1 kan. Ingat lagi, awak kena ingat koordinat dia X, Y mana. Mana negatif, mana positif. Jadi, kalau lebih besar dan sama dengan adalah belah mana? Sebelah kanan. Okey? Jadi yang baik semua kita guna tangan kanan kan. Kita ingat macam itulah. Lebih besar belah atas lorekkan dia dan sebelah kanan. Boleh? Lorek atas, lorek kanan. Okey, kalau lebih kecil sama juga, lebih kecil dan sama dengan dia akan garis paduan. Tapi dia sebelah bawah. Sebab belah bawah koordinat dia negatif. Betul? Kalau lebih kecil, bahagian bawah, tak kisahlah dia sengit sebelah kiri ke sengit sebelah kanan garisan tu. Maksudnya, cikgu, apa maksud cikgu? Maksudnya, garisan itu dia condong ke kanan ataupun dia macam ni atau ke kiri. Jadi kalau macam ni, maksudnya kalau ni atas ni orang kata dia kanan, ni kita kiri kan, sebab dia ni kecunan positif negatif. Jadi kalau condong ke mana pun, dia bahagian bawah ni lebih kecil. Boleh? Okey, lebih besar. Lebih besar sahaja. Jadi garisan dia apa? Okey, yang ini tadi sama akan ke kiri lah kalau selari dengan spasi X. Spasi yang tadi ini spasi X. Tapi kalau dia selari dengan spasi Y, di sebelah kiri. Lawan daripada ini Nak ingat salah satu je. Nanti lawan dia sebaliknya. Okey, garis sempang kalau lebih besar saja. Jadi kalau lebih besar, lorek dia kat mana? Lorek dia dekat mana? Kalau lebih besar, bahagian atas. Apa beza gambar rajah atas ni dengan yang bawah ni? Okey, atas ni garisan padu sebab ada simbol sama dengan. Garisan padu. Kalau lebih besar, tak ada sama dengan, garisan dia sempang atau putus-putus. Tapi lorekan ni sama lebih besar belakang atas. Okey. Kalau garisan itu selari dengan paksi Y, macam mana? Selari garisan ini selari dengan paksi Y. Mana paksi Y? Yang bertanda Y ni kan. Ini paksi Y. Jadi dia lebih besar lorekan kanan. Boleh? Okay. Kalau lebih kecil simbol dia. Dari putus-putus. Tapi kalau lebih kecil, bahagian bawah. Boleh?
Kalau garisan ni selari dengan paksi Y, lebih kecil garis bahagian kiri. Jadi semua koordinat-koordinatnya yang ada di bahagian kiri adalah memuaskan bagi persamaan yang diberi. Boleh? Ini salah satu cara untuk kita tahu koordinat itu memuas ke tidak. Boleh? Ada soalan? Okey. Kita buat soalan. Tengok contoh. Noletkah rantau yang memuaskan setiap kertas semaan? Okey, kita tengok simbol dia, kertas semaan dia. Lebih kecil dan sama dengan. Selalu garisan ini diberi. Awak lorekkan saja. Boleh? Belum lukis lagi. Okey. Jadi awak lorekkan bahagian mana? Kalau lebih kecil dan sama dengan. Lebih kecil dan sama dengan, mestilah garisan dia padu kan? Okey. Jadi lebih kecil bahagian di mana? Belah atas ke belah bawah? Belah bahagian bawah. Mudah kan? Ini baru satu garisan. Nanti kita akan masuk bahagian subtopik yang kedua, sistem. Sistem tu lebih daripada satu garis akan terbentuk. Ada 2-3 garis. Okey, garisan macam ni tapi ada 2-3. Maksudnya ada 2-3 kertas semaan. Boleh? Itu panggil sistem. Okey. Ada dalam awak punya teks kan? Yang belakang-belakang tu dia ada tulis sistem kertas semaan linear. Sistem kertas semaan linear. Boleh? Jadi penting awak belajar kertas semaan ni untuk apa-apa bidang boleh digunakan, untuk engineering, untuk perniagaan, pembankan, apa jua boleh guna kertas semaan ini untuk menentukan keuntungan ke, kerugian ke. Boleh? Lepas tu awak selalunya dia ada garisan dilabelkan. Jadi awak lorekkan saja. Okey, soalan akan beri garisan dia. Ini cikgu saja buat garisan dia. Ini pun soalan sama. Okey, lain. Jadi kalau negatif 2 ni maksudnya kecerunan dia kat mana? Macam tu kan? Okey. Lebih kecil dan sama dengan, sama juga kan? Bahagian bawah. Okey, 2y lebih besar dan sama dengan negatif 5x tambah 20. Okey, sama juga. Okey. Dia punya tu garisan dia padu. Lepas tu lebih besar. Lebih besar mesti bahagian atas. Okey. Tak kisah dia condong kat mana. Awak lihat aja.
terus lorekkan ke atas. Mudah kan? Okey. Okey, kita pergi bahagian nak kena lukis. Lukis macam mana? Nak lukis awak kena tahu dua koordinat. Lepas tu gantikan ke dalam persamaan. Kertas samaan tu tukar jadi samaan. Persamaan tu tukar jadi kertas samaan tu tukar kepada persamaan. Jadi Y lebih besar daripada X. Lukis graf dan lorekkan rantau yang memuas. Ini awak kena lukis sendiri. Okey, cari X tu awak pilih mana-mana. Apa awak nak pilih? X1, X2, masukkan dalam jadual. Okey, katakan X1. Awak pilih X1. Lepas tu gantikan X1 ke dalam Y. Jadi apa? Sebelum awak buat, mesti tukarkan Y lebih besar daripada X jadi persamaan. Macam mana? Tukar jadi persamaan. Y sama dengan X. Mesti tukar kepada persamaan. Tukarkan ni. Sama. Baru awak gantikan mana-mana X ni. X1 boleh, X2 boleh, X -1 boleh. Dua koordinat. Okey, lagi satu awak nak masukkan berapa? X3 boleh, X4. Okey, kita masukkan X4, gantikan ke dalam persamaan. Jadi Y dia berapa? 4 juga. Okey, lepas tu awak tandakan garisan dia. Tak perlu awak pelot dengan tepat lah. Ini dia lukiskan saja, awak tanda kecil, lepas tu gariskan. Gariskan, guna garis yang pembarian panjang supaya awak boleh unjurkan ataupun awak panjangkan. Okey, awak panjangkan. Lepas tu dia lebih besar saja garisan dia. Garisan macam ni, sempang atau putus-putus. Lepas tu lebih besar. Kalau lebih besar, bahagian A atas. Boleh? Okey, step pertama, tukar pada persamaan. Kedua, cari dua koordinat X. Awak pilih mana-mana daripada koordinat X ni. Gantikan dalam persamaan. Ketiga, tentukan garisan dia padu atau sempang. Keempat, awak lorekkan. Boleh? Semua boleh. Boleh Lepas tu jangan lupa labelkan. Labelkan. Label tu maksudnya awak tanda yang ini, persamaan ini, garisan ini sebagai Y sama dengan X. Gantikan sama. Tak perlu awak letak Y lebih besar dekat sini. Kena letak Y sama dengan. Okey, tak salah. Kita teruskan. Okeykan graf dan lorek rantau yang memuaskan. Ketaksamaan berikut. Memuaskan maksudnya koordinat dia dalam kawasan tu. Okay. Y lebih besar dan sama dengan 1. Okay, cuba tandakan, cari Y berapa dengan awak pilih X tu berapa. Masukkan dalam jadual. Okay, pertama kena tukarkan jadi persamaan dulu. Y sama dengan 1. Okay. Bina jadual. Jadual tak keluar. Okay. Keluarkan jadual dulu. Jadual X. Tapi kalau Y sama dengan 1, orang nampak je. Ini maksud dia selari dengan paksi X. Okay? Jadi tak perlu buat jadual lagi dah. Nampak je macam ni. Y sama dengan 1. Terus awak
label dekat Y sama 1. Boleh? Sebab kecurunan dia dekat garisan ni berapa dia punya kecurunan dia? Siapa tahu? Mengapa dia persamaan dia jadi macam ni? Dia tak ada Y sama dengan MX campur C. Sebab C dia tak ada kan? C dia kosong. Maksudnya C dia tu sama dengan 1 juga. Okay? Jadi M dia berapa? C dia boleh 1, M dia berapa? Sifar kan? Sebab tu dia garis lurus. Dia tak ada condong. Kalau condong tu ada M. Condong ke kiri, ke kanan. Tapi kalau lurus saja, apa maksudnya? Dia tak ada kecurunan. M dia sifar. Sebab tu persamaan dia jadi macam ni. Jadi Y sama 1 je awak tanda dekat Y sama 1. Garis je. Lurus. Lepas tu, tengok dia punya sama dengan padu garisan dia. Lebih besar, lorikkan ke atas. Boleh? Ini tak perlu ada jadual. Kalau X sama 1 ke, macam mana kalau X sama 1? Atau kalau X lebih besar sama dengan 1. Maksudnya dia selari dengan Y dekat sini. Gariskan. Dia lebih besar di sebelah kanan. Okay, ni kalau X lebih besar sama dengan 1. Okay, kalau X ni lebih besar dari 1, apa kecurunan dia? Kalau X lebih besar dari 1, kalau situasi dia lain. Instead yang ini, soalan dia macam ni pula. Ada dalam konteks kan? Kecurunan dia tak tertarif. Tak tertarif. Maksudnya dia tegak. Kecurunan dia tak tertarif. Tak tertarif. Tak ada nilai. Okay, Y lebih kecil dengan negatif 2. Okay, perlu buat jadual tak? Ni X ke Y? Ni Y. Okay, kalau Y, kalau kita buat ni X, kita tukar. Kita katakan X. Okay, kalau X lebih kecil dari negatif 2. Okay, mana awak nak gariskan? Jadi garisan dia sempang dan selari dengan paksi Y kan? Okay, jadi dia patutnya putus-putus. Bukan sama dengan putus-putus. Buat putus-putus. Lepas tu lebih kecil sebelah kiri. Dia selari dengan paksi Y. Boleh? Boleh ingat? Kalau X. Kalau X awak buat garisan dia cross ataupun bersilang dengan koordinat negatif 2. Boleh? Ada soalan?
Tak ada soalan? Boleh Jadi cikgu ulang balik, kalau y lebih besar sama dengan awak buat cross dekat koordinat 1 Jika y lebih kecil negatif 2, awak buat cross ataupun bersilang dekat paksi x dan selari dengan paksi y. Boleh? Lepas tu tandalah ikut lebih kecil sebelah kiri. Lepas tu labelkan. Okey, kalau ada xy, ada x, ada maksudnya ketersambungan linear ada x dan y. Cuba lukiskan graf dan lorik rantau yang memuaskan keseimbangan berikut. Okey, cuba cari x dan y, lepas tu tandakan koordinat dia, lepas tu buat garisan dia, putus-putus sepang apa ataupun padu. Boleh? Kita boleh cuba. Kalau siapa ada buku kotak-kotak tu boleh lukiskan Ada buku yang petak-petak tak? Boleh lukiskan dekat buku petak-petak Dia punya unit dia tu. Satu kotak tu, satu unit. Siapa ada ni data lebih boleh hantar WhatsApp pada cikgu Macam mana awak lukiskan graf tu? Okey, dapat? Siapa dah dapat boleh WhatsApp cikgu. Snap kan? Jadi kita pilih koordinat x dulu Pilih mana-mana. Kisah, nanti dia ada dua koordinat. Jadi sebab garisan dia merentang antara negatif 2 hingga 2, kita pilih negatif 2 dan 2 Okey, x negatif 2. Tapi sebelum tu pastikan awak tukar dengan sama dengan Jadi gantikan x negatif 2 ke dalam persamaan. Okey. X campur y sama dengan negatif 3 kan. Dx kita dah gantikan dengan negatif 2. Buat kurungan maksudnya kita gantikan. Negatif 2 tambah y sama dengan negatif 3. dy sama dengan negatif 2 pindah ke sebelah kanan persamaan jadi berapa? Negatif 1. Jadi y negatif 1. Okay, y negatif 1 dekat mana? Sini Okey, tandakan. Okey, kita dapat satu koordinat untuk kita buat satu garisan.
Okey, lepas tu kita gantikan X, kita pilih X sama dengan 2. Okey, kalau 2 sama dengan berapa? Okey, X campur Y sama dengan negatif 3. X kita ganti dengan 2 tambah Y sama dengan negatif 3. Okay, Y pasti 2 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 6. Okay, jadi Y X 2, Y berapa tu? 5 Ni 5 Okay. Okay, dapat? Negatif 5, kamu tandakan X2, Y negatif 5. Dia awak buat satu garisan, unjurkan panjang sampai ke bawah. Dan dia garisan dia padu sebab sama dengan. Okay, buat garisan padu. Lepas tu lebih kecil bahagian bawah. Lorekkan bahagian bawah. Okay, kalau nak lorekkan jalur ke pun boleh. Ataupun awak hitamkan semua bahagian bawah ni. Jalur tu tahu kan? Garisan-garisan macam ni. Ataupun hitamkan semua. Boleh? Ada soalan? Okay, sudah? Salin? Okay, sudah cikgu padam. Kita pergi soalan 5. Jangan lupa awak labelkan. Okay, lukiskan graf dan lorek rantau yang memuaskan ketersamaan berikut. X tambah 4Y lebih besar daripada negatif 8. Okay, cuba awak lukiskan graf dan lorekkan rantau. Okay, boleh buat dalam 1 minit? Boleh?
Okey, dapat. Boleh hantar pada cikgu jalan kerja awak. Siapa yang boleh hantar? Hantar. Jadi kita pilih dua koordinat. X sama berapa? Awak nak pilih yang mana? Kita pilih X sama kosong atau sifar. Okey, lagi satu. Kita boleh pilih X sama dengan 4 biar dia bulat dia lebih besar lah. Lebih jauh. 4 Okey, X sama dengan sifar. Okey, tukar dulu. X tambah 4Y sama dengan negatif 8. Jadi apabila X sifar, gantikan dia. Tunjukkan jalan kerja awak. Sifar sama dengan negatif 8. Jadi Y sama dengan negatif 8 bagi 4. Jadi Y sama dengan negatif 2. Jadi apabila sifar, Y negatif 2. Tandakan kat sini. Negatif 2. Okay, lepas tu kita pilih X4. Gantikan dalam persamaan. X sama dengan 4 dan kurungan ni masa kita gantikan. Tambah 4Y sama dengan negatif 8. 4Y sama dengan negatif 8. Positif jadi negatif bila kita pindahkan sebelah kanan persamaan. Jadi 4Y sama dengan negatif berapa? 12. Jadi Y bahagi, darab tadi bahagi. Y sama dengan negatif 3. Boleh? Okay, siapa dapat Y sama dengan negatif 3? Semua dapat? Dapat? Betul dapat. Tak dapat. Tak dapat. Boleh? Bila X4, Y negatif 3. Okay? Jadi kita pilih mana-mana X dia. Boleh jauh sikit lah jarak dia. So, dengan 4, sifar dengan 3. Dah boleh lah memadai Negatif 1 dengan 3 ke pun boleh Pilih je. Jadi, awak akan dapat garisan yang sama. Boleh? Okay, tandakan koordinat dia. Ni koordinat dia. Lepas tu buat satu garisan. Sempang Patut sempang ni. Tapi dia putus-putus pula. Sempang garisan dia putus-putus. Ni putus-putus. Okay, kalau lebih besar, bagaimana? Bahagian atas. Boleh? Biar ada soalan? Okay, senang kan? Tandakan, labelkan. Okay. Okay, ini perlu kita buat koordinat dia. Cari koordinat dia. X kita pilih mana-mana sebab dia ada seseman linear Ada Y, ada X. Kita perlu cari koordinat dia. Okay, kita buat sama-sama. Y. Kita cari Y. Kita mesti tukar kepada persamaan dulu. Y sama dengan 2X. Okay, masukkan X dia berapa? Kita pilih. Mana-mana pilih. Negatif 1.
Kita mula dari sini, T1. Bila kita gantikan Y sama dengan 2 darab negatif 1, X tu kita ganti dengan negatif 1, dapat negatif 2. Okey, lagi satu, kita masukkan X sama dengan 2. Bila kita masukkan X tu sama dengan 2, dapat 4. Maka kita tandakan koordinat dia kat mana? Negatif 1, 2, 2, positif 2, 4. Atasnya, sini. Okey, lepas tu, lebih besar sama dengan. Kita tengok ni sama dengan garisan padu. Okey, betul tak? Betul Negatif 1 ni mana ni? Patut dia. Kat sini, 2 kat sini Kita pilih lah negatif 1 sini lah dulu. Negatif 2, negatif 3. Patut negatif 2 sini, negatif 2 sini. Katakan ni negatif 1, Y negatif 2 kat sini lah. Okay. Sebab ni negatif 2 kat sini sebenarnya. Lepas tu, lebih besar, walaupun dia, saya ingat macam mana pun, yang atas yang mana? Sebelah sini kan? Atas dia. Sebab bila kita tegakkan, dia ni akan jadi bahagian atas kan? Boleh? Labelkan. Okey, lukiskan graf dan lorik rantau yang memuaskan kesamaan berikut. Okey, cuba awak buat dalam 1 minit. Okey, dapat? Okey, boleh hantar WhatsApp dalam kerja. Siapa boleh hantar? Dapat macam mana? Baik, jadi kita pilih X sama dengan berapa? Kita
Pilih. Awak pilih X berapa sama dengan berapa. Boleh tulis dekat in-call message. Type berapa awak masukkan X. X awak masukkan berapa yang tadi soalan ni. Ada yang masukkan X sama dengan sifar? Ada. Jadi kalau X kita masukkan negatif 2, Y berapa? 3. Boleh? Sebab dia 2 campur 1, 3. Okay, masuk lagi 1. 4. Sifar. Okay, siapa yang masuk sifar tadi? Kita tengok adakah dia dalam garisan tu. Okay, nanti 2. X nanti 2. Y 3. Kalau X 4. Y sifar. Sifar macam mana? Sifar ni lah. Sebab tu dia berada di atas garisan pasti X. Siapa yang buat katakan X sifar kalau dia tak pilih negatif 2, dia pilih sifar contohnya. Jadi kalau X sifar, Y sama dengan berapa? Kalau X sifar 2 kan? Jadi bila X sifar, Y 2. Adakah dia satu laluan dengan garisan tu? Berjumpa kan? Jadi mana-mana X awak boleh pilih. Betul? Okay, lebih kecil. Betul ni garisan putus-putus. So buat garisan putus-putus. Betul lebih kecil. Kalau lebih kecil dia bawah sebenarnya. Dan bawah semua. Sampai memenuhi ruang ni. Okay, ada soalan? Ada nak tanya? Senang tak? Senang ke, mudah ke, sukar? Okay, siapa yang dapat? Kalau dapat, beritahu dapat. Siapa yang dapat soalan 7, beritahu dapat. Dapat. Dapat ke tak dapat? Tengah buat. Dapat Semua dapat Siapa yang tak dapat?
Okay, siapa yang tak dapat? Okay, siapa yang tak dapat? Semua dapat. Saya. Okay, mana yang awak tak dapat? Bagaimana? Boleh tanya. Kat mana yang awak tak dapat? Koordinat. Okay, koordinat tu awak kena faham dulu asas koordinat. Mana X, mana Y. Kalau X tu kat mana? Ini X, ini X, ini X. Ni paksi X Jadi X ni selalu dia punya format dia dekat depan ni. Y dia dekat belakang. Kena asas koordinat awak kena faham Lepas tu awak boleh pilih X dia mana-mana. Tapi yang pertama, langkah pertama awak mesti tukar Y sama dengan 2 tolak 1/2X. Boleh? Tukar pada persamaan dulu. Okey? Sebab masa awak masa sekolah rendah ni, koordinat ni tak masuk lagi kan? Dia baru dalam 2-3 tahun baru kamu belajar koordinat sekolah rendah. Dulu tak ada koordinat ni belajar. Jadi awak sekolah menengah rendah, kita terkejutlah belajar koordinat kan. Jadi kalau X, kita pilih X uniti 2, kita pilih mana-mana. X yang mana kita nak pilih? Kat sini. Uniti 2 ni, uniti 2. Jadi kita gantikan uniti 2 ni ke dalam persamaan. Ni X kan? X ni awak ganti dengan apa? Negatif 2. Boleh? Jadi negatif 2 dengan negatif 2 awak boleh batalkan. Sebab dia sama atas bawah. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 3. Jadi kalau X dia negatif 2, Y dia 3. Y dia mana? Ini kosong. Ini 1. Ini Y dia 2. Ini Y dia 3. Jadi negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Inilah koordinat dia. Jadi negatif 2, 3. Kita tanda. Okey, boleh faham? Jadi X kita pilih 4 pula. Masuk X2 pun boleh. Tapi kita nak yang hujung. Biar dia jauh sikit. Jadi kita pilih X4. Kita masukkan, gantikan dalam persamaan. 2, Y sama dengan 2 tolak 1/2. X dia sekarang apa? Kita ganti 4. Masukkan X sama dengan 4. Gantikan. Jadi kita boleh 4 bagi 2. 2 kan? 1. Jadi 2 tolak 2, sifar. Jadi kalau negatif 4, sifar dia kat mana? Y dia. Ni sifar. Y sifar. Y sama 1. Y sama dengan 2. Y sama 3. Tapi kalau Y sama sifar, ini kan? Jadi sifar ni betul-betul berada di atas paksi X. Lepas tu pilih X4. X4 kan? Ni 4 kan? Tanda lah. Tanda 2 ni, paksi ni, koordinat ni. Lepas tu kita buat satu garisan. Gariskan 2 ni. Kita hubungkan. Macam 2 tempat lah. Kita hubungkan dengan garisan. Garis sampai sini, sampai hujung. Kalau dia punya letak ni sampai sini lah. Cukup. Boleh? Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Jadi
Awak tengok dulu, perhatikan koordinat tu. Boleh? Koordinat tu awak kena dah mahir bila skor menengah tinggi ni. Jadi kalau ni Y, ni X, ni 1, X1, Y1, X2, Y2. Bawah ni X1, Y negatif 1. Bila X1, Y negatif 2. Sini berapa? Negatif 1, negatif 2. Boleh? Sebab ni adalah koordinat ni dia ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Kita dah belajar 4. Okay, kita tengok buat soalan SPM. Okay, SSM. Okay, sedia? Semua sedia? Lepas tu kita kalau lebih kecil ni salah ni. Sebab dia kecil, bawah. Yang keliru pula. Okay. Okay, buktikan. Betul tak jawapan dia B? Nanti berikut manakah ketaksamaan linear dalam dua pelik ubah itu? Okay, ketaksamaan linear ni maksudnya dia ada A dan B, X dengan Y. Dia ada dua pelik ubah. Ni maksud dia ketaksamaan dua pelik ubah. Okay, mana yang ada dua pelik ubah? Ni satu pelik ubah kan? Ini dua, ini satu, ini sama kan? Kalau kita 3x tolak dengan x, dapat 2x tambah 4 sebenarnya kan? Dia punya ni ketaksamaan dia ni. Betul? Jadi kita pilih yang mana? B kan? Jadi kita pilih B. Boleh faham? Sebab dia linear ni maksudnya dia satu kuasa dia, X kuasa 1, Y kuasa 1 dan 2 pembelah, X dan Y. 2 pembelah ubah X, Y. Ni satu, ni satu, ni satu. Jadi jawapan dia B. Okey, cuba buat ketaksamaan linear ini yang mewakili pernyataan di atas. Harga sebatang pen ialah RM1.50 sebatang dan harga sebuah buku tulisan ialah RM2. Mutu mempunyai RM20 untuk membeli X batang pen dan Y buah buku tulis. Jadi kalau satu batang RM1.50. Kalau X batang kita dah darab kan? Kenapa dia darab? Sebab satu batang RM1.50. Kalau dua batang berapa? RM3. Kalau tiga batang berapa? RM4.50. Kalau X batang mesti darab dengan 1.5 darab X. Betul? Kita darab ni tambah kan? Jadi kalau X batang ni maksudnya 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 100, 1000, tak tahu kan? Jadi kita 1 darab 5 X. Betul? Jadi di antara C dan D. Awak pilih mana jawapan dia. Lepas tu, antara soalan berikut manakah dikata mempunyai RM20. Okey, mempunyai. Dia tak ada lebih besar, lebih kurang. Kata mempunyai RM20. Apa maksudnya tu? Okey, pilih. Buat dalam 1 minit. Mana jawapan dia? Pilih jawapan dia.
Okey, dapat? Siapa dapat? Typekan jawapan anda. Okey, B. Lain? C. Okey, lain? Okey, type saja apa jawapan anda yang awak rasakan jawapannya. Okey, lain? Jawab je. Nanti awak tanda markah awak. Soalan satu tu semua betul kan? Cikgu bagi jawapan. Betul? Ataupun awak dah dapat dulu? Okey, sudah? Yang lain macam mana? Jawab je. Mana jawapan dia? Mempunyai RM20. Apa maksud mempunyai? Maksudnya sama dengan RM20 kan? Jadi jawapan dia C. Tandakan jawapan anda. Mengapa kita tak boleh ni? Sebab ini bilangan. Bilangan satu batang. Bilangan satu batang ni RM1.50. Tapi X batang ni jumlah bilangan ni kita tak tahu. Jadi nak tahu berapakah harga bila kita tambahkan dengan harga sebuah buku tulis, satu buku tulis RM2 dengan bilangan dia sama dengan RM20 jumlah dia kan. Jadi X ni mesti dia darab dengan RM1.50. Sebab satu batang pen RM1.50. Kalau dua, RM3. Jadi kalau tiga, RM4.50. Jadi RM1.50 ni kita akan darab 3. Dapat RM4.50 kan. Jadi kalau X bilangan dia, mestilah 1.5 darab X bilangan ni kan. Bilangan ni kita tak tahu berapa. Mungkin 6, mungkin 7, mungkin 10, mungkin 1000. Jadi 1.5 X. Begitu yang dengan buku tulis, sama juga konsep dia. Lepas tu kita hubungkan dengan dan ni tambah. Okey, sama dengan macam bab 1 kita belajar tadi ya. Boleh faham? Okey, tandakan markah awak. Okey, pilih jawapan awak soalan 3. Dalam 1 minit. Atau ketentuan linear berikut, manakah mentahrifkan kawasan Blorek dengan betul? Okey, semua dapat Ada saran cikgu ada lagi? Ada Tes. Semua ada? Semua dengar? Dengar. Okey, dengar Okey, kita pergi soalan tadi Kita pergi cepat. Okey, nanti awak pilih jawapan awak untuk soalan berapa tadi? Soalan 3. Nanti terputus sekejap
Okey. Pilihkan jawapan anda. Dia padu kan? Yang padu dia awak dah tahu dah antara kawasan dia. Mana kita boleh eliminate dulu, buang yang jawapan yang tak perlu. Lepas tu antara dua tu kita pilih yang mana terbaik. Okey, boleh pilih sekarang. Okey, typekan jawapan anda. Manakah ketaksamaan yang betul yang memuaskan kawasan Belorek itu? Persamaan apa? Ketaksamaan apa? Okey, pilih jawapan anda. Kalau salah tak apa, kurang markah aja. Kalau betul, dapat markah 1 markah. Sudah? Dah pilih? Okey, jawab aja. 3 ni type kan. A, B ke atau C atau D? Okey, apa jawapan? Tulis jawapan. Tak nampak skrin Alamak. Cikgu tadi terpadam, tak share pula. Okey, terus. Kita padam automatik dia tak jalan balik dia reset semua Okey. Sorry. Kita tengok balik, nampak Okey, kejap. Itulah kalau terputus dia akan reset balik Cikgu kena reset balik. Suara dengar Kalau tak dengar boleh tahu. Betul tak nampak. Okey, pilih. 1 second dari sekarang. Pilih. Boleh pilih A, B atau C atau D. Nampak skrin Tak nampak okay. Suara pun dengar Ada lagi satu soalan lagi. Jom kita habis. Tangguhkan kelas sekejap lagi. Ada satu soalan lagi lepas ni. Okey, pilih. Okey, lain. Lagi. Dia ni bahagian bawah ke bahagian atas? Pastikan dulu bahagian atas ke bahagian bawah ni. Dia lorekkan di bahagian bawah ke atas? Kalau macam ni. Cuma bayangkan kalau kita tegakkan selari dengan paksi X ataupun kita tegakkan dia. Bagaimana bahagian mana dia ni dilorekkan? Kiri ke kanan? Kalau kita tegakkan selari dengan paksi Y. Paksi Y tahu kan? Yang ni kan? Kita selari. Garisan tu kita selarikan. Garis selari kan. Jadi dia akan kedudukan ni kat mana? Sini kan? Dia lebih ke kecil. Boleh? Jadi awak adjust macam mana boleh mudahkan awak faham.
Jadi jawapan dia adalah B. Okey. Tandakan jawapan awak. Kalau betul, 1 markah. Sudah? B betul lebih kecil ataupun kita tegakkan selari dengan paksi X, dia dekat bawah kan. Betul? Kita buat garisan kalau horizontal atau melintang dengan paksi X, selari dengan paksi X, dia akan bawah kan. Dia akan berlorek di bawah. Maksudnya lebih kecil kan. Okey, faham? Boleh? Okey, tandakan markah awak. Berapa dah dapat? Okey, akhir sekali. Antara berikut, yang manakah memuaskan Y lebih besar 3X tambah 2? Okey, bandingkan. Buat macam jadual yang mula-mula kita minggu lepas kita dah belajar. Ingat lagi? Kita cuba jaya. Awak nak cuba daripada A, atau nak cuba dari D, atau nak cuba daripada B, tengah-tengah ni. Okey, masukkan manakah yang Y dia lebih besar daripada 3X tambah 2. Manakah Y lebih besar daripada 3X tu diganti dengan inilah semua koordinat ni lah. Awak gantikan X dengan ni. Okey, boleh buat sekarang. Dx ni, setiap X ni awak ganti ke dalam ini. Y ni berapa? -3. X ni gantikan dalam ni. Y dia sama dengan 3. Jadi awak dah tahu mana jawapan dia. Terputus balik Oh, ada. Rasa gambar cikgu. Kamera tak ada.
Okey. Putus lagi. Kita akhir kejap ya. Kita nak bincangkan jawapan. Okey, dapat jawapan berapa? Semua dapat berapa? Last ni Jadi kita tangguhlah. Gangguan internet 2 kali dah. Okey, semua dapat berapa? Okey, apa jawapan anda? A ke B ke C ke D? Dapat jawapan. Gantikan je lah. Y lebih besar. Jadi buat jadual. Okey, ni 3x tambah 2. Jangan lupa mesti tukarkan dengan persamaan. Ketaksamaan ni tukar dengan sama dengan. Okey, masukkan, kita pilih yang tengah-tengah dulu. Kita cuba jaya. Jika x 3, y sifar. Y dia x 3. X dia ni y 3. X dia sifar. Gantikan x dia sifar. Jadi 3 darab kosong sifar ataupun kosong dapat 2. Jadi kita dapat apa? 3 lebih besar daripada 2. Lebih besar maksudnya sama kan ini. Jadi jawapan dia B. Betul? Siapa dapat B? Okay, ada soalan? Siapa dapat B? Awak tulis 1 markah. Jadi semua per 4. Okay, berapa markah anda semua? Okay, siapa tak faham yang ni? Faham? Dengar kan suara cikgu? Okay, faham Okay, berapa markah awak semua? Ada yang full mark? Ada yang markah penuh? Okay, ini sebagai latihan Okay, tak apa. Sebagai latihan simulasi dapat 1 ke, okay, dapat 2 ke, dapat sifar ke, tak apa. Itu kita latihan. Okay, jadi tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, hati-hati. Jaga diri. Bye-bye. Siapa ada soalan boleh stay back dulu.